Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian. Pada hari ini bersama saya, Sir Akram. Jadi pada hari ini kita akan bina sebuah bot dengan menggunakan botol dan bahan-bahan terpakai. Seperti mana yang adik-adik dapat lihat di hadapan ini. Ini adalah botol yang telah Sir buat. Jadikan dia sebagai sebuah bot. Jadi bot ni boleh bergerak dalam air ke? Nak tahu tu kita kena tengok lepas ni lah. Jadi bot ini mempunyai bahagian yang mana boleh membuatkannya bergerak di dalam air. Jadi tanpa buang masa, jom kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membina bot ini. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti botol plastik 1, 2 batang lidi sate boleh guna, 2 tali getah, sel kering ataupun bateri sebagai pemberat, dawai sepanjang 20 cm, dawai besi kemudian gunting, pisau, selotip, marker pen sebab lepas ni kita nak gunting, kita nak tahu arah mana kita nak buat, dan juga untuk dekorasi untuk melukis bendera. Dan yang terakhir adalah mancis untuk memudahkan kita menembuk lubang. Macam mana caranya? Lepas ni mari kita tengok ya. Jadi kita telah dapatkan kesemua bahan-bahan kita. Adik-adik semua dah ada semua bahan-bahan ini? Alright, jom. Mari kita buat sekarang. Jadi inilah dia bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk membuat bot ini. Baik, mula-mula sekali kita perlu buat adalah badan bot itu. Badan bot itu kita akan buat dengan botol air. Yang ini 600 ml. Lebih kuranglah dengan 500 ml. Okey, barang-barang lain kita letak ke tepi dulu. Okey, baik. Mula-mula sekali kita perlu bersihkan botol air ini dulu. Okey. Kita just buang benda ni dululah. Boleh guna gunting ataupun guna pisau. Jadi botol air ini kita lihat ke bawah ni kan dia ada garis-garis dia. Jadi mula-mula sekali kita nak buat lubang pada bahagian botol ini, termasuk juga layar dia. Jadi seperti kita boleh tengok, yang asal ni kita dah buat lubang kan. Jadi kita dah ada layar dia dan juga kita dah ada lubang dia, badan dia. Macam tu je. Okey, baik. Untuk buat lubang ini kita perlukan marker pen sebab sebagai panduan lah. Saya gunakan panduannya di sini. Bergantung pada saiznya, ikut kita lah nak pasal mana. Saya ambil separuh. Kalau boleh atas pada separuh lah. Okey, jadi kita tanda sikit tepi ni. Tanda sikit tepi ni. Okey. Boleh guna pembaris kalau awak nak guna pembaris. Ataupun awak gunalah apa-apa objek untuk kita buat satu garisan lurus. Mula-mula sekali daripada atas sampai bawah kita perlu buat garisan lurus. Okey, katakanlah macam ni. Okey, ini asas dia. Kalau awak nak bentuk dia pun tak ada masalah. Okey, kemudian adalah awak ambil petak yang kedua ni, awak garis macam ni. Yang tepi ni dah tak perlulah. Dah tak perlu dah. Okey. Kemudian awak cari satu garis halus kat sini pula. Okey, di tengah-tengah tu awak buat macam ni Okey, jadi kawasan yang perlu awak gunting adalah kawasan yang bertanda merah saja. Kawasan yang tak bertanda merah jangan gunting Jadi sikit macam tu sikit, macam tu sikit. Okey, awak boleh pause video untuk awak tengok lukisan ini. Okey, yang mana awak perlu garis, awak boleh pause video ya. Baik, sekarang adalah masa untuk kita menggunting. Okey, saya nak ingatkan jangan sesekali rosakkan mana-mana bahagian Cuma gunting ataupun buat dengan pisau bahagian yang diperlukan saja. Okey, contohnya
susah awak nak buat macam ni, atau berani awak boleh gunakan mancis ya. Okey, plastik mudah kita toreh apabila kita gunakan besi yang panas. Tapi kena berhati-hati. Jangan main api sembarangan ya. Kalau tak boleh buat sendiri, minta tolong kepada abang-abang ataupun kakak dan juga siapa-siapalah. Okey. Alright, dah mudah masuk kan? Okey, baik. Sesuka menggunakan gunting, dan pastikan muncul tajam sebab lagi senang. Okey. Awak boleh gunting pada mana-mana bahagian lah. Awak nak mula tepi pun boleh. Awak nak mulakan sebelah atas pun boleh. Okey, ini basic ya. Okey, yang ini awak jangan buang ataupun jangan gunting sebab ini kita akan gunakan sebagai pendayung untuk membolehkan book bergerak dalam air. Okey, yang ni awak simpan tepi dulu ya. Okey, mari kita gunting yang ini pula. Alright. Okey, sekarang kita dah ada badan kapal. Kalau ada sisa air dalam ni, buangkan dalam tuk sampah ataupun dalam sinki ya. Okey, baik. Sekarang benda ni kita angkat ke atas. Okey, benda ini adalah layar dia. Layar yang kita akan buat nantilah. Awak tekan supaya ia menaik ke atas. Okey, untuk layar ni awak boleh ubah pula bentuk dia ni, awak bentuk macam mana. Awak nak buat segi empat macam ni saja pun tak apa. Kalau awak nak lebih kreatif, awak nak bentuk segitiga ke, bentuk daun ke, bentuk bintang ke, bentuk belian ke, tak ada masalah ya. Okey, baik. Sekarang kita dah ada badan kapal. Sekarang apa yang perlu kita buat adalah untuk memastikan kapal ini stabil. Untuk memastikan kapal ini stabil, kita perlu letak pemberat. Okey, jadi saya menggunakan bateri. Bateri ini saya gunakan kerana ia mempunyai berat. Ia berat dan juga berat dia tu tidaklah sampai menenggelamkan kapal kita. Dan juga beratnya adalah stabil. Lagipun awak senang nak dapatkannya kan. Yang ni dah tengok dah berkarat dah. Tak ada masalah. Sebab kita tak gunakan bateri. Kita gunakan ia sebagai pemberat saja. Awak boleh gunakan botol minyak angin dan juga sebagainya lah sebagai bahan ganti kalau awak tak ada bateri. Okey, baik, jom kita mulakan sekarang. Jadi caranya adalah awak letakkan selotip di tempat yang awak nak letak bateri tu. Okey, katakanlah ada dua bateri. Satu ni lagi berat. Yang berat ni awak letak dekat belakang, yang ringan sikit awak letak ke depan. Kalau sama-sama berat, tak ada masalah lah. Awak letak mana-mana dahulu. Okey, jom kita buat sekarang. Ambil selotip. Okey, untuk mula-mula sekali, untuk memastikan bateri awak berada tetap pada posisinya, awak kena pastikan ia ada pelekat lah dekat bawah tu. Selain daripada guna selotip, ianya lebih baik awak menggunakan glue gun kalau ada lah. Glue gun yang awak biasa tengok mak awak guna kan, guna gam panas tu. Yang tu dinamakan glue gun. Okey, letak satu dekat sini. Okey, baik. Kemudian satu lagi dekat belakang. Sama macam tadi. Awak ambil benda ni. Awak gulung dia. Gulung. Okey, kemudian awak letakkan di tempat awak nak letak bateri tu. Okey, macam saya letak kat sini. Okey. Okey, sekarang ni buat awak bergerak lagi tak? Okey, sekarang ni ia lebih berada tempat yang lebih stabil. Okey, baik. Kalau awak ada glue gun, awak letak macam ni pun dah tak apa. Okey, kalau contohnya awak rasa macam nanti tercabut, tak ada masalah. Awak selotip pula tadi masalah. Saya akan selotipkan macam ni lah. Sebabnya atas ni tahan sikit dia tak. Kalau kena air pun dia tak kena sangat lah kat atas ni. Macam tu je. Untuk letak macam tu saja. Macam ni bawah ni rasa dah kuat kot. Okey, so tak apalah. Okey. Kalau kapal kita berada macam ni, kalau kita gerak macam ni, jadi masa dalam air nanti dia akan terapung macam ni lah. Dia akan terapung macam ni. Okey, so tak ada masalah lah kalau tak letak dalam air lagi. Okey, baik. Sekarang kita dah ada pemberat dan kita dah ada pendayung layar. Sekarang kita nak buat tempat
untuk kapal tu bergerak. Okey, untuk model yang lepas ni, yang belakang dia macam ni, kita perlukan lidi. Tadi kita dah ambil lidi. Yang ni yang kita simpan tadi, ikratan yang kita simpan tadi. Okey, cara dia nak buat senang saja. Mula-mula sekali kita kena buat lubang. 3 lubang di bahagian belakang ini. Jadi 3 lubang bahagian belakang ini kita boleh gunakan gunting untuk menebuknya. Okey. Kat sini saya sarankan kita menggunakan pisau ya. Ataupun kita gunakan gunting, muncul gunting yang panas sebab lagi senang. Jadi kat mana kita nak buat lubang? Okey, awak nampak bateri tu dekat mana kan? Okey. Jadi awak buatnya satu di atas bateri tu sikit. Dia selarilah. 1, 2, 3. Satu kat tengah, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Okey, jom kita buat sekarang. Okey, selain daripada ini, awak juga boleh gunakan api kat dapur awak lah. Ataupun awak tak nak guna pun boleh, tapi kena guna tenaga sikit lah. Lepas tu kena lebih berhati-hati. Sebabnya kita tak nak disebabkan kita cocok, habis rosak bot kita. Okey, sekarang ni dah panas. Saya rasa dah panas dah kot. Okey, kemudian pastikan berada kat tengah-tengah ni. Pun cocok. Macam tu je saya cocok. Terus masuk. Sebab plastik tu dah cair. Okey, kita buat lubang ni. Sekadar-kadar dawai boleh tembus lah. Kat tengah ni kita akan masukkan dawai. Okey. Kemudian dua lagi kiri kanan tu untuk kita letak lidi. Okey, ni kita perlukan lidi. Satu lidi ni untuk buat tempat mendayung dia. Tempat pemegang dayung dia. Okey, untuk bahagian ni kita perlukan inilah. Okey. Ini bahan-bahannya. Okey, ini bahan-bahannya. Okey, sekarang kita perlu buat dua lagi lubang ya. Okey, pastikan awak hati-hati sebab benda ni panas. Jadi jangan awak pegang pula mucung dia tu. Dah. Okey, tepi ni. Satu lagi. Alah, kejap je api dia. Okey, yang ni saya pakai cucuk je. Pakai cucuk je. Okey, jadi kita dapat 3 lubang. Itulah 3 lubang. 1, 2, 3. Okey, sekarang ni mai kita uji dulu. Boleh masuk tak? Kalau boleh masuk, okey, tembus. Okey, tembus. Tak boleh masuk. Yang tu lagi. Alright. Okey, sekarang ni kita dah ada lubang. Maka kita akan buat benda ni pula pemegang dayung dia ni. Okey. Cara nak buat pemegang dayung dia ni adalah mula-mula sekali awak buang dulu yang bahagian tajam ni ya. Okey, kita nak ada bahagian tajam ni. Okey, buang yang ni dulu. Okey, kemudian awak ukur tengah dia, yang mana tengah. Okey, awak boleh gunakan pembaris lah. Gunakan pembaris. Ataupun awak agak-agak dia. Okey. Mungkin kat sini kan. Okey. Katakanlah awak dah satu pembaris. Okey, panjangnya adalah 0.15 cm. Okey, 15 cm di situ. Tambah kat sini 15. Okey, 19. Tadi 19 kita bahagi 2 adalah 19 bagi 2 sama dengan 9.5. 9.5. Jadi apa saya lihat 9.5. 9.5 ni 9. Kat sini adalah tengah. Jadi macam mana nak buat? Awak tandalah dulu. Kalau awak tak yakin, awak tanda je. Ataupun awak boleh je terus repih. Sebab kita nak patahkannya. Okey. Tapi lebih baik macam ni lah. Saya sarankan macam ni. Kita tanda. Kemudian barulah kita tekan, patahkan macam ni. Okey. Hampir tengah. Tu pun tak tepat saya buat. Tak apa. Okey. Sekarang ni biar dulu macam ni. Kemudian kita akan cuba masukkan dekat sini. Kita masukkan dekat lubang tadi ya. Okey. Masuk kat sini. Masuk juga dekat sini. Okey, yang ni yang ni tak berapa nak masuk sangat. Okey, tak apa. Okey. Okey, nampak tak? Macam inilah dia gambarannya.
masuk macam tu. Okey, baik. Sekarang yang ni panjang sikit kan, jadi kita terpaksa buang lah sikit. Sebab nampak macam tak cantik lah pula. Okey, tengok dua macam ni, hujung sama. Awak ambil gunting, awak buang je macam ni. Boleh juga guna gunting, ataupun guna alat apa-apa pun boleh lah. Okey, baik. Sekarang ni untuk kita jadikan dia segitiga macam tu, tapi kita tak nak dia berpecah, jadi kita letak macam ni. Kita akan selotip. Okey, balik-balik kurang, awak selotip dulu. Panjangnya lebih kurang macam ni lah. Awak kena lebihkan sikit sebab kita tak nak lah kita selotip kat sini je, dia jadi tercabut balik. Okey, baik. Mula-mula sekali ambil selotip. Awak letak dekat sini satu. Awak letak dekat sini satu. Okey, kemudian apa yang perlu buat adalah gulung. Okey, awak gulung dia. Awak gulung biar kemas ya. Okey, gulung. Okey, sekarang ni ada kan sebuah sampatan di sini kan? Maka awak kena selotip juga kawasan ni dan kawasan ni juga ya. Okey, kalau tebal tak apa ya. Tak ada masalah kalau tebal. Sebabnya semakin tebal semakin bagus. Sebab kita tak nak bagi dia tercabut sebenarnya. Okey, ni sudah selotip dekat sini, selotip lagi. Selotip bagi dia kemas. Tak ada masalah. Kalau dia susah nak bengkok, tak ada masalah. Okey. Satu lagi dekat sini. Okey, nampak? Okey, macam tu ya. Okey, sekarang ni kita nak belokkan dia. Jadi tak ada masalah nak belokkan dia. Okey, macam tu akan jadi. Okey, baik. Sekarang ni kalau benda ni tercabut tiba-tiba tak ada masalah ya. Awak boleh pasang pani pun tak apa. Okey, tapi kalau nak buat lagi, tak ada masalah. Awak selotip je dulu. Awak balut dia bagi kemas. Tak ada masalah. Okey, rasa nak macam ni lah yang satu. Alright. Okey, maka dia akan berada tetap pada bahagian ni. Okey, sekarang ni kita akan masukkan dalam lubang dia ni. Okey, masukkan lubang sebelah kiri dan satu lagi sebelah kanan. Okey. Okey, baik. Okey, pastikan benda ni berada di tengah ya. Okey, sampai dia tak boleh masuk dah. Okey, macam tu. Lebihkan bahagian belakang lah. Lebihkan di bahagian belakang dia ya. Okey, yang ni sampai hujung ni, nampak? Dia tersangkut kat situ. Jadi sekarang ni apa perlu kita buat adalah kita buat keluar sikit ataupun keluar terus tak apa. Kita ambil dawai. Kemudian letak di tengah. Okey, kita pusingkan tengah ni. Kita pusingkan macam ni. Okey, macam tu. Jadi satu dawai ni kita akan masukkan ke dalam lubang di bawah ni ya. Okey, macam inilah. Yang ni pendek sikit. Okey, kita masukkan kaki dahulu. Masukkan yang ini. Masukkan yang ini. Kemudian yang ni masukkan dekat tengah. Tak apa, buat perlahan-lahan, tak ada masalah. Okey, okey dah masuk tiga-tiga ni kan. Okey, dah masuk semua ni. Macam tadi yang saya cakap, tolak dia sampai rapat. Okey. Yang ini awak letak dekat sini. Yang ini pula awak tarik ke atas supaya benda ni bergerak ke bawah. Kita tak nak benda ni ke atas, nanti tak kena pula alat kita nanti tu. Okey, sekarang ni macam ni. Awak pun ikatlah. Awak ikat benda ni. Okey, ikat. Boleh gunakan plier ataupun awak guna je tangan awak. Cuma berhati-hatilah sebab nanti luka pula tangan awak. Okey, yang ni kita akan gunakan sebagai dekorasi lah nanti. Okey, jadi benda ni dah berada tetap pada tempat ni. Maka apa yang perlu kita buat adalah
kita nak buat pendayung dia pula. Jadi kita nak pendayung ni macam mana? Okey, baik. Untuk buat pendayung ni, kita dah dapatkan benda ni tadi kan? Okey, nampak? Okey. Sekarang ni kita ukur. Okey, ambil yang paling kecil sekali Yang kecil sekali. Jadi cara dia adalah kita kena buat 2 lubang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey, contohnya lah awak rasa nak besar sikit. Sebab ni dah banyaklah ruang lagi kan? Tak ada masalah. Selagi muat, selagi tu boleh letak. Okey, awak nak ambil 3, awak ambil 3 pula. Contoh awak nak ambil 3 ni. Muat tak? Muat. Dia boleh pusing tak? Boleh. Tak ada masalah. Maka buatlah. Pendayung ni pun sama juga. Awak nak buat petak boleh. Ataupun awak nak buat bentuk lain pun boleh. Tapi mudahnya macam ni lah. Basicnya macam ni lah. Okey. Kita gunakan biasa saja Okey. Sekarang ni kita kena buat 2 lubang. Lubang di sebelah kanan 1 dan lubang di sebelah kiri 1. Jadi awak 2 lubang ni. Awak tebuk 2 ni. Okey. Awak boleh gunakan gunting ataupun pisau. Ataupun awak nak panaskan dulu, patok cucuk pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak pun boleh, cuma pastikan awak berhati-hati Okey. Contoh susah sikit lah. Sesarankan awak gunakan mancis lah. Okey, awak panaskan. Okey, kemudian awak cucuk je. Dia terus tembus. Tak perlukan guna tenaga banyak. Okey, lubang ini kita akan letak getah jadi buat lubang tu sekira-kira getah tu boleh masuk lah. Tak nak besar sangat dan tak nak kecil sangat. Kalau macam ni bolehlah. Okey, baik. Sekarang ni kita dah ada benda-benda ni. Kita ambil getah. Okey, tengok sini Ambil getah ni. Kemudian kita masukkan satu bahagian ke dalam lubang. Okey. Nampak dia jadi macam ni kan? Okey, kemudian awak ambil satu bahagian ni, awak masukkan ke dalam ni. Okey, dah masukkan. Kemudian awak tarik Awak tarik sampai dia jadi macam ni. Okey. Kemudian satu lagi, awak ambil getah satu lagi. Sama juga. Awak masukkan getah tu dekat dalam ni. Okey, awak masukkan. Kemudian macam tadi, mana-mana bahagian pun tak apalah. Kalau awak nak masuk macam ni pun boleh. Okey. Masukkan ke dalam dia. Okey, dah masukkan. Kemudian awak tarik. Okey. Tarik bagi kemas. Okey. Apabila kita dah siapkan benda ni, masanya kita buat. Kita nak letak macam ni. Okey, sekarang ni dia tak kemas kan? Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu putar. Kita masukkan dia. Kita kemaskan dia lah. Okey, putar lagi. Masukkan lagi. Putar lagi. Masukkan lagi. Sebanyak 4 kali dulu. Okey, apabila dah 4 kali sebelah ni pun 4 kali juga. 1. Okey, tarik. 2. Tarik lagi. 3. Tarik sekali lagi. 4. Okey, awak tengok sama tak kiri dan kanan dia? Okey, contohnya lah. Okey, ni dah sama kan? Kalau tak sama, awak tarik lagi Okey, baik. Sekarang ni kita dah siap dah. Inilah secara kasarnya bentuk pendayung kita. Jadi contohnya awak rasa pendayung awak ni tersangkut dekat sini. Jadi apa perlu buat? Awak cuma perlu gunting sahaja sebab benda ni dah lebih dah. Nampak? Benda ni ada di bawah benda ni. Jadi tak ada masalah lah. Jadi memang bolehlah kita dayung. Okey, baik. Sekarang ini adalah bahagian dekorasi. Okey, saya nak ajar cara untuk buat bendera dengan cara yang lebih baiklah. Okey, sekarang ni awak ada tiang ni. Awak letak dekat sini. Nanti awak selotip lah. Okey, baik. Cara untuk buat bendera, awak ambil kertas.
Kemudian awak buatlah bendera dia. Awak nak bentuk segitiga ke, bentuk apa ke, tak ada masalah. Okey, bintang satu dekat sini. Okey. Sekarang untuk kita buat bendera, kita perlukan bendera ni macam mana cara nak buat bendera yang berpusing. Cara untuk buat bendera berpusing, kita perlu pastikan ada ruang di sini. Kemudian kita saltap dulu kat sini. Pastikan ada ruang ya. Untuk kita letakkan ni lidi ni. Kemudian kita ambil saltap ataupun gam, boleh gam, tak ada masalah. Kemudian awak saltap lah. Saltap jangan bagi rapat kat tengah tu lah. Biar ada lubang kat tengah tu. Awak just saltap tepi dia je. Kalau ada saltap kecil lagi cantik lah. Ni tak cedak sangat kan sebab dia saltap besar. Baik. Dah siap bendera kita. Kemudian kita tengok boleh tak lidi ni masuk. Kalau boleh okey lah. Maksudnya nanti ada angin bertiup, dia boleh bergerak berpusing. Tak ada masalah. Kemudian ni agak ketat sikit sebenarnya tapi tak apa. Kemudian kita tengok. Dekat sini satu, dekat sini satu. Maka kita kena saltap dekat sini dengan dekat sini. Saltap. Jadi bendera tu dah tak boleh jatuh dah sebab ada penghalang dekat sini. Dekat atas ni pun sama juga. Awak ambil ni, awak saltap kat sini je. Saltap dekat sini je. Baik. Bendera kita dah boleh berpusing. Sekarang ni kita just saltap pula dekat sini. Tak ada masalah. Awak letak kat sini, kemudian awak saltap dekat sini. Baik. Satu saltap. Kalau contohnya tak kemas, awak saltap lah pula. Satu lagi. Tak ada masalah. Baik. Sekarang bagi rapat sikit. Baik. Satu lagi bendera kat belakang ya. Untuk bendera yang belakang tu pun tak ada masalah. Awak nak bendera macam mana. Contohnya saya nak buat macam ni. Ada bintang, ada bulan. Awak boleh tulis nama awak, tak apa. Contohnya saya nak tulis nama tulis je lah. S-I-R, Sir. Baik. Untuk yang macam ni pun tak ada masalah. Awak nak letak macam ni terus pun tak ada masalah. Awak nak balut pun boleh. Itu atas kreativiti awak ya. Itu atas kreativiti awak. Saya just nak saltap biasa je yang ni. Baik. Macam tu je. Tak ada masalah. Jadi dah siap dah. Saya rasa awak boleh buat lagi cantik lah daripada saya buat ni. Kan? Jom mari kita pergi test dalam air. Tengok berhasil tak projek kita ni. Jadi inilah dia hasil botol plastik yang telah kita buat. Jadi mari kita test dia berhasil ke tak. Jadi ini ada bekas lah. Dalam ni ada air semua. Mari kita tengok benarkah bot ini terapung dulu mula sekali. Bismillah. Terapung. Mari kita gunakan tenaga angin. Ada layar jadi ia boleh bergerak dengan menggunakan angin. Sekarang jom kita tengok berhasil tak pendayung yang telah kita buat tadi. Cara untuk kita menjadikan membuat ia boleh mendayung adalah dengan cara kita menarik benda ni ke belakang, kita pusing banyak kali ya. Kita pusing. Jadi benda ni akan bergerak ke depan lah apabila kita pusing. Kalau kita buat tolak benda ni ke depan,
maka bot kita akan terundur. Ia akan bergerak ke belakang, bukan ke depan. Untuk ke depan kita kena tarik. Okey. Tarik. Pusing banyak-banyak kali. Pusing banyak-banyak kali. Okey. Biasa nak pusing sampai sini je lah. Okey, caranya kita letak dulu mula-mula air. Kemudian kita pun lepas. Okey, nampaknya bot kita telah berjaya berlayar ke lautan samudera. Jadi, itu sahaja. Jom kita kembali ke studio kita. Jadi itu sahaja perkongsian daripada kita kepada anak-anak sekalian. Senang saja kan cara kita untuk membuat bot daripada botol plastik dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Serasa anak-anak sekalian tentu dapat buat bot yang lebih cantik daripada apa yang Sir buat. Asalkan dengan menggunakan panduan yang betul, anak-anak sekalian dapat menghasilkannya mungkin lebih baik daripada Sir. Jadi itu sahaja sedikit perkongsian daripada Sir. Selamat berjaya dan selamat mencuba. Hati-hati selalu semasa buat kerja. Okay, stay safe, jaga diri selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.